Apa yang kita buat bermula pada terbenam matahari masuk maghrib tu, apa saja yang kita buat masuk je maghrib tu, semua yang kita buat kalau malam tu al-qadar, kita dah dapat kelebihan al-qadar. Boleh faham kan? Termasuk masuk start buka puasa. Apa sunnah Nabi SAW buka puasa? Buat. Kalau kena malam tu malam al-qadar, macam kita buat amalan sunat tu sebagaimana amalan fardu yang kita buat pada bulan-bulan biasa, paling kurang 10 kali ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira ila Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a ilallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Sambil-sambil nak tunggu sembahyang Isyak, kita nak isi sikit dengan tazkirah insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad malam-malam Ramadan ni. Kalau dulu boleh tazkirah waktu tarawih. Ini kita tazkirah sebelum tarawih. Dia kena bijak. Jadi alhamdulillah malam ni malam 16. Betul tak? Kau siap telajak ke? Kau tarawih ke? Malam ni malam 17. Malam semalam 16 dah. Semalam dah doa qunut dah kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, malam ni sallallahu alaihi Muhammad malam 17. Dan dah sat sangatnya. Sat sangat. Dan tuan-tuan, subhanallah, kita mula masuk sallallahu alaihi Muhammad dah menghampiri 10 akhir daripada Ramadan. 10 akhir Ramadan. Kalau kita lumba lari, lawan lari, dekat-dekat dengan penamat tu dia makin laju, dia makin pecut. Tapi kita duk nampak ni makin letih. Nampak makin letih ni, makin penat ni. Ustaz kalau buat gambaran lari 100 meter dengan lari 30 hari ni lain ni kata. Lari 100 meter tu jauh tu ya, pecut boleh pilah dekat tu. Tapi kalau 30 hari ni mai sekat tu dia dah penat. Dia dah tak larat. Jadi motivasi kita ni untuk kita perbanyakkan lagi ibadat kita kepada Allah, maka Allah simpan pada 10 akhir Ramadan itu satu keistimewaan yang sangat hebat. Yang nama dia Al-Qadar. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-Qadar ini tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam itu, malam sangat istimewa Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahrin. Yang tu memang hafal dah. Dan tambah-tambah kita yang baca surah lazim dalam tarawih ni, rakaat kedua dah baca ni, ulang ni. Ulang ni. Cuma mari kita tengok apa yang Allah sebut dalam ayat tu. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan yakni Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar ni malam Allah turunkan Al-Quran. Adakah setiap bulan, setiap kali Ramadan masuk malam Al-Qadar turun Al-Quran? Kalau faham macam tu? Tak. Maksud yang turun Al-Quran pada malam Al-Qadar ini bertepatan dan bersesuaian pula dengan ayat daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadana unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Jadi subhanallah, bulan Ramadan Allah turun Quran spesifiknya pada malam Al-Qadar. Bila suatu ketika dulu turunnya daripada Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia. Yang tu perbincangannya. Kalau sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguhnya telah diturunkan, kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, itu maksudnya turunnya daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, bukan turun dekat Nabi SAW. Yang kita sambut pada malam ni malam nuzulul Quran ini, ialah turun daripada langit dunia kepada baginda Nabi SAW. Turun kepada baginda Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, yang turunnya berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Yang ni bukan yang turun dekat Nabi pada peristiwa Gua Hira tu. Yang ni turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia dalam satu jumlah yang sempurna. Boleh faham dekat tu? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan apakah kamu tahu tentang kebesaran malam Al-Qadar itu? Allah tanya kita. Allah tanya sallallahu alaihi Muhammad, dan Allah sendiri jawab. Allah kata lailatul qadr khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, khairun. Khairun maksud apa? Lebih baik. Khairun maksud apa? Lebih baik. Jadi sesuai tak kalau kita kata malam tu malam 1000 bulan? Kata malam 1000 bulan. Buat pi yang ibadat tu malam Al-Qadar ni malam 1000 bulan. Betul tak? Betul tak? Tak betul. Sebab Allah kata bukan 1000 bulan. Khairun. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud dia takkan berhenti takat 1000 bulan. Boleh jadi 2000 bulan ke berapa tak tahulah. Tapi Allah sebut khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi gambaran yang kita nak buat pada malam-malam tersebut, pada malam yang kata nama dia malam Al-Qadar ni, kalau kita buat amalan, Allah gandakan seumpama kita buat tu selama 84 tahun lebih. Kalau 1000 bulan berhenti setakat 83 tahun, 4 bulan lebih kurang lagi tu. Tapi bukan 1000 bulan. Lebih lagi daripada 1000 bulan. Maksudnya 84 tahun. Entah, mungkin lebih daripada tu. Paling kurang 84 tahun. 1000 bulan. Boleh faham tak saya Muhammad? Jadi, sallallahu alaihi Muhammad, macam mana kita nak cari ni? Apa yang kita nak buat ni? Bila kita duduk di 10 akhir Ramadan, kita nak masuk ni, eloklah kita habaq malam ni. Pasal tak berapa malam lagi kita nak masuk. Kalau dah 10 akhir Ramadan baru nak cerita malam Al-Qadar ni, dia tak kena dah lah. Jadi sebelum masuk tu kita habaq siap-siap supaya kita ni bersiap dah. Apa yang Nabi SAW buat bila masuk 10 akhir Ramadan? Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ay qada ahlahu wa shaddal mi'zara wa ahyal lail atau kama qala. Rawahu Ibnu Hibban. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi SAW masuk ke 10 akhir Ramadan, malam 21 masuk, malam 21, maka Nabi SAW buat apa? Ni kita kena buat ni, tuan-tuan ni. Ni makcik-makcik kena buat ni. Apa dia? Apa yang Nabi SAW buat? Nabi bangunkan ahli keluarga dia. Dia tak perlu buat seorang-seorang. Macam yang kita duduk biasa buat apa dia?
Kita duk pulun buat sorang-sorang, kita tinggal anak-anak kita duk tidur. Kita tinggal tuan. Ini bukan cerita. Memang kita duk buat lagu tu. Memang selama ni pun Sayyidina Ali Sayyid Muhammad bila duduk dalam bulan Ramadan, masuk 10 akhir Ramadan, kita pulun sungguh, tapi kita biar anak-anak kita tidur. Nabi gerak semua. Nabi gerak menantu dia, Nabi gerak anak dia. Sallallahu alaihi wasallam untuk pi ibadat sama-sama, qiyam mulai sama-sama. Masjid kita insya-Allah kot 10 akhir Ramadan kita nanti buat qiyam mulai. Betul tak ni? Buat kan? Tak pernah miss lah. Kecuali tahun lepas je kot tak boleh nak buat. Kan? Tahun ni kita buat balik 10 akhir Ramadan. Dan saya nak minta makcik yang duduk depan saya ni, pakcik-pakcik yang duduk depan saya ni, kali ni telefon anak suruh bangkit sekali. Kalau boleh tiap-tiap pagi itu pukul 4.30 pagi itu, pukul 4 pagi itu telefon gerak seorang-seorang bangkit ni 10 akhir Ramadan tolong bangkit qiyam mulai. Buat macam mana Nabi SAW buat. Tuan-tuan, syurga ni best. Syurga ni sangat istimewa. Allah cerita dalam Al-Quran sallallahu alaihi wasallam tentang keindahan syurga. Ni, semalam dia hantar video mai. Pagi tadi dia hantar video mai. Di Mekah tu hujan lebat. Hujan lebat. Lepas tu banjir habis tu keliling-keliling. Biasa bila hujan lebat dekat Mekah memang dia jadi banjir. Pasal longkang tak ada. Dia tak ada longkang. Jadi banjirlah, air tu naik cepat, lepas tu sekali dia pilah air tu dia reda lah. Tapi sementara dia nak reda tu dia naik dulu air. Itu biasa. Bila kita tengok Mekah ni, kita rindu, kita seronok. Rindu kat Mekah. Satu tempat yang kalau kita pergi, kita teringin nak pergi lagi. Kita pergi sekali, macam mana keadaan kat sana? Kadang-kadang kena tipu dengan travel agency lah. Janji hotel lain, dapat hotel lain lah. Macam-macam lah. Janji makan lagu tu, dapat makan lagu ni lah. Macam-macam lah yang jadi kat sana. Tapi tetap, bila balik kat sini, teringin nak pergi pula. Satu tempat nama Mekah. Kalau kita dapat pergi seorang-seorang, seronok tak? Kalau dapat pergi seorang-seorang, seronok nak pergi Mekah? Seronok lah. Seronok pergi seorang pun seronok. Tapi kalau pergi berdua, seronok tak? Pergi dengan isteri kita, seronok tak? Lagi seronok. Pergi dengan isteri berdua. Ada orang dia sanggup tak pergi. Ni dapat ni, Pak Long, dapat package ni umrah ni, pergi seorang. Oh tak maulah, saya tak pergi lagi, tak apa, saya simpan package umrah ni, nanti saya himpun duit untuk isteri dia, nanti nak pergi sekali dengan isteri. Ada orang ni macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pergi berdua dengan isteri jadi seronok lagi. Lagi seronok. Bayangkan kalau kita pergi umrah tu tuan-tuan, pergi umrah, tahu, kita, isteri kita, anak-anak kita semua pergi. Semua anak-anak pergi. Anak 5 orang, semua pergi semua. Syok tak? Ni faham ke tak? Faham ni baru lepas makan tak saat ni sampai berdua macam tu. Ni tanya pun tak mau jawab dia. Saya faham. Mana? Seronok tak? Lagi seronok lah. Kalau cucu-cucu semua dah sekali. Oh lagi syok lah. Lagi ramai ahli keluarga kita seronok. Tuan-tuan, nak cerita kat semua orang insya-Allah. Seronoknya kami sampai Mekah ramai. Ini anak beranak semua ada kat sini. Syok lah. Seronok tak kalau masuk syurga seorang-seorang? Malong, masuk syurga seorang-seorang. Anak-anak seorang tak masuk syurga. Anak-anak yang tu masuk neraka, anak nombor 2 masuk neraka, anak nombor 3 masuk neraka. Kita ni masuk syurga seorang-seorang. Seronok tak? Seronok tak? Seronok kalau masuk syurga, kita masuk syurga, isteri kita ada sekali, suami kita ada sekali, anak-anak kita ada sekali, cucu-cucu kita semua sekali berhimpun ramai-ramai. Seronok pakat-pakat masuk syurga sama-sama. Tapi duk nampak kita seorang duk pulun nak masuk syurga. Anak-anak kita duk biar mereka masuk neraka. Yang kita duk pulun nak main semayang 10 akhir Ramadan ni pasal apa? Nak syurga Allah, nak kelebihan tu, nak kelebihan ni. Tapi kita duk pulun seorang-seorang. Anak kita duk hurah-hurah kat rumah. Salah semua. Cucu kita duk dengan game dia, terawih apa ke mana tak tahu lagi, seluar pendek lagi. Nantu kita tutup aurat pun tak lagi. Salah alaihi Muhammad. Semayang pun tak lagi. Saya ni duk merata pi tuan-tuan, merata pi. Hari ni sampai-sampai tadi daripada Kuala Lumpur di sini, sampai-sampai dah petang dah dekat-dekat dah dengan nak buka puasa. Bagi tahu Kak Rauh kata, saat yang nak buka puasa dulu. Saya lepas buka puasa baru main. Pasal
entah baru 2 kali kot buka puasa. Kat rumah tu. Baru 2 kali kot buka puasa di rumah ni selama ni. Buka puasa kat luar. Kalau buka puasa kat luar tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, susah hati. Pergi buka puasa, kita kalau buka puasa, kita nak cari tempat yang restoran ada surau. Restoran ada surau. Cek tengok ada surau tak? Cek suruh siapa yang ikut saya, tolong cek ada surau tak? Ada okey, kita buka puasa kat sini. Pasal lagi bila azan saja makan kurma, minum ayak, pergi mayang dulu. Lepas tu lagi baru makan, enjoy sikit lah. Sementara nak tunggu nak pergi program lepas daripada tarawih apa semua sebagainya. Kita duk makan, ni ramai ni meja belah ni, meja belah tu, meja belah ni, meja belah ni. Yang kita duk nampak selama kita duk makan tu, depa tak bangkit pun pergi sembahyang. Tak bangkit pun pergi sembahyang. Nak husnudzon lagu mana tau? Depa musafir sama macam kita kot. Lagu tu lah husnudzon pun kan. Ada beberapa benda je. Yang tak tutup aurat, yang tak pakai tudung, tak usah cerita lah. Tambah kukuk Kuala Lumpur tu tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad tak pakai tudung. Dia berkata apa? Ustaz, tak tegur ke dia buat tu? Kita sangka baik ialah orang tak mukallaf kot. Tak mukallaf. Tak mukallaf lagi lah. Nombor 1, dia tak Islam. Tapi dia buka puasa Islam raya tu. Cakap kami angkat tangan doa Allah malaka sumtu bika amantu semua. Islam. Ataupun nombor 2, dia gila. Gila lah kot. Gila apa Ustaz, takkan semua gila kot. Semua elok-elok, gelak-elok pakai handphone apa semua. Nombor 3, tak balik lah. Kira lagu tu lah kot. Tak balik ke mana, bekat bawa anak apa semua sebagainya. Yang keempat, kita sangka dia musafir lah, nampak macam mana. Susah hati. Celah-celah tu tuan-tuan, cek tengok ada tak anak kita lagu tu? Ada tak anak-anak kita lagu tu? Ada cucu kita lagu tu? Yang waktu buka puasa, duk kalut nak buka puasa tapi tak semayang? Ada tak? Habis kita duk nak puluh nak masuk syurga seorang dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada tak anak cucu kita yang duk bulan puasa ni, rambut tak tutup lagi? Yang tok dengan tok wan ni duk masjid selalu, duk dengar kuliah, nanti kena bakar lah, nanti kena panggang lah, nanti kena gantung rambut. Tak api bawah, luruh daging-daging. Kita duk mengaji, kita duk tahu. Yang tak pakai tudung tu menantu. Yang tak pakai tudung tu anak. Yang tak pakai tudung cucu dah balik. Kita buat apa? Takkan kita seorang je nak masuk syurga? Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu. Gamak tak? Gamak dah nanti duduk depan pintu syurga tu. Dah nak masuk siap tu. Yang anak kita tu. Mak tu nak masuk neraka. Teriak. Tak guna dah waktu tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu ni. Tegur. Nasihat. Tak mau dengar Ustaz. Bukan saya tak mau tegur Ustaz. Kalau saya tegur lagi pakai tak balik raya dah Ustaz. Biar tak balik tak apa. Allah soal kita dah jawab. Sungguh tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini orang yang paling payah kita tegur ni 2 orang. Nombor 1, orang yang banyak jasa kat kita. Tolong kita, bagi duit kat kita, bagi belanja. Waktu kita susah dia tolong. Ni orang susah tegur. Nombor 2, orang susah tegur siapa? Orang paling rapat dengan kita. Lagi rapat, lagi payah tegur. Orang jauh-jauh boleh tegur lagi. Saya cakap dan Nabi SAW masuk 10 akhir Ramadan, Nabi buat apa? Kejut anak beranak. Saya nak buat lagu tu lah kot. Saya nak kita lah ni buat lagu tu. Setiap malam maklum 10 akhir Ramadan, telefon anak kita kat Kuala Lumpur tu, telefon anak kita kat Johor tu, yang duduk dekat rumah patah lagi lah, telefon. Biar tu malam tu telefon siap lah, pukul 10 malam nak tidur tu, esok ni bangkit tahajud lah. Bangkit tahajud. Pasal apa 10 akhir Ramadan ni? Kita nak bangkit sama-sama sembahyang tahajud. Pasal 10 akhir Ramadan kok jumpa Lailatul Qadar. Tolong nah. Pesan dia. Dia nak buat, dia tak buat, tak tahulah tuan-tuan. Kalau semayang pun tak jaga, apatah lagi nak bangkit tahajud. Tapi buatlah. Kata ingat dalam hati nak tiru sunnah Nabi SAW. Nabi buat apa? Nabi aiqadha ahlahu. Nabi mengejutkan, membangunkan ahli keluarga dia. Kemudian Nabi SAW buat apa lagi? Nabi SAW wasyaddal mi'zara. Nabi mengikat kencang kain dia. Nabi ikat kemah kain dia. Ikat kemah kain ni 2 maksud kata ulama. Yang pertama, ikat kemah itu sebab Allahumma salli Muhammad nak menjauhkan
nak bersama dengan isteri sebab nak tumpu dengan ibadat. Apa yang Nabi SAW buat? Nabi duduk 10 akhir Ramadan, Nabi duduk di masjid saja. 10 akhir Ramadan duduk masjid saja. Orang tumpuk ibadat saja. Salli ala Muhammad. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Serta Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad. Wa ahyal lail. Nabi menghidupkan malam-malam tersebut. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW disebutkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW berusaha sedaya upaya pada 10 malam terakhir Ramadan melebihi usahanya pada malam-malam yang lain. 10 akhir Ramadan buat bagi lebih. Kita mengenal macam itulah. Baca Quran bagi lebih sikit, tarawih bagi lebih sikit, qiyamul lail tahajud bagi lebih sikit, sembahyang sunat bagi lebih sikit. Pagi tadi dekat Tanyalah Ustaz saya pagi tadi. Tajuk dia bincang tentang sunnah buka puasa. Banyak tuan-tuan, rupa-rupanya perbincangan tentang buka puasa ni. Apa yang kita buat bermula pada terbenam matahari masuk maghrib tu, apa saja yang kita buat, masuk je maghrib tu, semua yang kita buat, kalau malam tu Al-Qadar, kita dah dapat kelebihan Al-Qadar. Boleh faham tak? Termasuk start buka puasa. Apa sunnah Nabi SAW buka puasa? Buat. Kalau kena malam tu, malam Al-Qadar, macam kita buat amalan sunat tu, sebagaimana amalan fardu yang kita buat pada bulan-bulan biasa. Paling kurang 10 kali ganda. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia faham tak? Yang selalu kita abai tuan-tuan sekalian, apa dia? Sembahyang maghrib jemaah. Start tu 2 rakaat sebelum 2 rakaat qabliyah maghrib dengan sembahyang maghrib jemaah selalu kita abai. Masuk 10 akhir Ramadan ni 2 rakaat sebelum maghrib jangan tinggal dah. Kod malam tu malam Al-Qadar. Nabi SAW sebut, salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, altamisuha fil ashril wa fil ashril awakhir, salli ala Sayyidina Muhammad, witran, carilah malam Al-Qadar pada 10 malam yang terakhir daripada Ramadan dalam malam-malam yang ganjil. Masuk malam 21, jaga 10 akhir Ramadan. Jangan ada satu pun yang kita skip sebab tak tahu. Betul-betul malam mana Allah nak bagi kat kita Al-Qadar. Kalau 10 malam tu kita jaga semua. Bukan jaga duduk tunggu tangga tu buat apa ni Pak Long, tunggu Lailatul Qadar. Kan? Jaga Lailatul Qadar, jaga 10 akhir ni. Paling kurang nak dapat Lailatul Qadar, apa amalannya? Paling kurang nak dapat Lailatul Qadar, solat isyak jemaah, subuh berjemaah. Man salal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Siapa yang sembahyang isyak secara berjemaah, maka pahala baginya seperti dia qiyamul lail separuh malam. Siapa solat subuh berjemaah, pahala baginya seperti dia qiyamul lail seluruh malam. Syarat paling minimum, kalau 10 akhir Ramadan lepas, dia jaga 10 ni, paling kurang isyak jemaah, subuh jemaah, paling kurang dia dah dapat dah Lailatul Qadar, walaupun tak berjumpa dengan benda pelik-pelik apa-apa. Faham tak? Apatah lagi kalau kita ni Pak Long ni yang duduk jaga tarawih tiap-tiap malam 10 akhir Ramadan, tak tinggal satu malam pun, mesti salah satu dia berjumpa dengan Lailatul Qadar. Dia tak? Kalau 10 kali dalam hidup kita, daripada umur kita 40 sampai umur 50, daripada umur kita 50 sampai umur 60 ni, setiap tahun 10 akhir Ramadan dia jaga, maksudnya dah 10 kali dia berjumpa dengan Lailatul Qadar. Kalau satu nilai Lailatul Qadar tu 84 tahun, amalan dia yang 10 malam tu saja dah mencecah 840 tahun. Inilah yang akan menjadi penyebab ramai umat Nabi Muhammad SAW dalam syurga. Jadi saya nak minta tuan-tuan,
Mula malam ni lah, malam 21 ni, terus tuan-tuan tolong susun amal kita elok-elok, jangan bagi ada sikit pun yang kurang. Lagi nak ujung, lagi pulut. Lagi nak ujung, lagi pulut. Jangan kendor. Jangan terpedaya dengan panggilan maidin dan seumpamanya. Saya Muhammad. Kalau nak kalut, nak pergi beli baju raya, nak pergi beli apa, pergi beli siang. Jangan kalut buat malam. Malam nak tumpu untuk ibadat. Sampai bila maklum? Sampai bila maklum? Sampai malam raya pun buat ibadat. Malam raya. Ini orang fail. Malam raya, malam terima takwa. Saja takwa. Malam tu Nabi SAW suruh buat ibadat. InsyaAllah. Mudah-mudahan tahun ni Allah bagi dekat kita Lailatul Qadar. Amin kata. Mudah-mudahan tahun ni Allah bagi dekat kita Lailatul Qadar. Amin. Mudah-mudahan tahun ni Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Allah panjangkan usia kita. Allah beri segala kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Allah bagi dekat kita takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada Ramadan yang kita lalui pada tahun ini insya-Allah, dan Allah panjangkan usia kita untuk masuk ke Ramadan yang akan datang insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.